Salam Malaysia Madani. Prihatin dengan situasi ekonomi semasa, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong berkenan memberi sumbangan sembah kurnia. Sumbangan itu diagihkan kepada golongan asnaf sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sepanjang bulan Ramadan ini. Kurniaan berupa 25,000 kampit beras, 10 kg itu diagih melalui 10 masjid terpilih di sekitar Ibu Negara. Pengagihan itu melibatkan kerjasama antara Istana Negara dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIPS, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Setiap masjid menerima stok beras sebanyak 2,500 kampit untuk diagihkan kepada asnaf di sekitar karya. Sumbangan itu dijadual pada setiap Isnin hingga Jumaat sepanjang Ramadan ini bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Masjid Jamil Al-Tuku, Kampung Sungai Siri di Tanjung Karang. Keberkatan baginda diiringi Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah disambut Menteri Besar Datuk Seri Amruddin Shahari. Masjid yang dibina pada tahun 1950 dan dibaik pulih dari semasa ke semasa itu kini mampu memuatkan 800 jemaah. Masjid Jamil Al-Tuku adalah masjid kedua dirasmikan Sultan Sharafuddin sepanjang Ramadan kali ini. Terdahulu pada majlis itu, baginda turut berkenan menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada 466 asnaf. Penerima menerima sumbangan sebanyak RM500 setiap seorang. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Haja Dr. Lailatul Syahrin Akashah Khalil berkenan berangkat ke Majlis Iftar Kerajaan Negeri Perlis di Dewan Warisan Kangar malam tadi. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli dan isteri serta seluruh kepimpinan kerajaan negeri. Baginda berdua berkenan berbuka puasa bersama lebih 400 tetamu yang hadir termasuk anak-anak yatim. Selesai berbuka puasa, baginda menunaikan solat maghrib berjemaah diikuti sesi takzirah solat isyak dan tarawih. Terdahulu Menteri Besar turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada 64 anak yatim terpilih dari beberapa kawasan. Jelajah Ihya Ramadan 2024 Negeri Sembilan bakal berlangsung tidak lama lagi. Ia membabitkan 21 buah masjid dan surau terpilih sekitar negeri itu bermula 30 Mac hingga 7 April ini. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata jelajah tersebut diadakan untuk mengajak masyarakat Islam terutama golongan muda bagi mengimarahkan keberkatan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Antara aktiviti yang disediakan sepanjang jelajah itu adalah iktikaf, sahur, kuliah subuh dan pemberian sumbangan kepada golongan asnaf. Beliau berkata demikian kepada pemberita di majlis berbuka puasa dan solat tarawih di kediaman rasmi Menteri Besar Negeri Sembilan Seremban. Seorang juruteknik aplikasi sosial dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM12,000 atas dakwaan memuat naik hantaran jelik berkaitan isu stokin tentera kalimah Allah di Facebook. Tertuduh Chok Wai Leong mendakwa hanya menjadi keyboard warrior dan tidak mengetahui kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam. Dia didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran jelik tersebut dengan niat untuk menyakitkan hati orang yang lain di Brickfields pada 18 Mac lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Perenggan 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Timbalan Pendakwa Raya Datin Kalmiza Saleh turut mencadangkan hukuman yang lebih berat dikenakan ke atas tertuduh supaya menjadi pengajaran kepada masyarakat. Tindakan akan diambil sekiranya mana-mana peruncit dikesan tidak menurunkan harga jualan runcit beras putih import BPI. Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Azman Mahmud berkata, pemeriksaan berskala besar akan dilakukan di seluruh negara. Justru beliau mengingatkan peruncit agar menurunkan harga beras berkenaan seperti ditetapkan pihak kementerian. Menurutnya, mereka perlu menurunkan harga antara RM2 hingga RM3 dalam masa terdekat. Beliau berkata notis 3 hari diberikan untuk menurunkan harga dan jika gagal berbuat demikian, lesen peruncit boleh ditarik. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.